Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kamu bersama saya, Cikgu Vincent dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 5. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa, kita masuk ke tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan peraturan. Ya, dalam kehidupan kita terdapat macam-macam peraturan dan undang-undang, kan? Betul? Dapat fikirkan macam-macam peraturan sekarang? Seperti ini, kalau dalam kelas kita ada peraturan seperti jangan bercakap. Ada. Baik, jom kita masuk ke tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan peraturan. Ini dia tajuk kita hari ini. Peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti. Baik. Apakah objektif kita pada pagi ini? Objektif kita pada pagi ini adalah mengetahui peraturan tingkah laku dalam aspek seksualiti sebagai lelaki atau perempuan, iaitu berkaitan dengan kita sebagai lelaki ataupun perempuan. Ya. Baik. Murid-murid dikira berjaya apabila mendapat sekurang-kurangnya 50 daripada 100 markah dalam kuis untuk tajuk ini. Lepas ini kita ada kuis, ya. Jadi dengarlah baik-baik, ikutilah pelajaran kita hari ini dengan seelok-eloknya. Baik, murid-murid juga perlu mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga lakuan tingkah laku yang betul dalam aspek seksualiti sebagai lelaki ataupun perempuan. Boleh, ya? Tak jadi masalah, kan? Senang sahaja sebenarnya. Baiklah, kita teruskan. Baik, kenapa perlu adanya peraturan? Baik. Peraturan ada macam-macam tujuan, tetapi berikutnya adalah tujuan-tujuan utama kenapa perlu adanya peraturan. Yang pertama, memastikan semua orang tidak membuat perkara yang boleh mengganggu ketenteraman orang lain. Sebagaimana contoh yang telah cikgu berikan tadi, iaitu semasa kalau kamu dalam kelas, kamu diganggu oleh kawan, mestilah kamu rasa tidak selesa, kan? Itulah sebab kita ada peraturan di sekolah, tidak boleh ganggu orang, tak boleh kacau kawan, ya. Selain itu, peraturan diadakan supaya untuk memastikan kita tidak membuat sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri. Tahu tak apa maksud kemudaratan? Kemudaratan di sini bermaksud keburukan, iaitu perkara yang buruk. Jadi peraturan ini bertujuan untuk memastikan tak ada benda-benda buruk berlaku terhadap kita, ya. Baik. Selain itu, peraturan mengingatkan kita supaya melakukan perkara-perkara yang sesuai di sesuatu tempat. Ya, bila kita pergi ke sesuatu tempat, terdapat peraturan-peraturan di sana. Peraturan-peraturan sana mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang tak sesuai dibuat. Contohnya, jikalau kamu pergi ke masjid, memanglah tidak sesuai untuk bercakap-cakap, kan? Jadi bila kita pergi masjid, kita akan teringat peraturannya, iaitu tidak boleh buat bising, kan? Baik. Dan yang terakhir daripada saya, iaitu tujuan peraturan yang paling penting adalah kehidupan kita akan lebih selesa dan tenang, ya. Kalau tanpa peraturan, kehidupan kita sudah pasti akan jadi kelam kabut huru hara. Baik. Tajuk kita hari ini adalah peraturan dari aspek seksualiti. Bukan daripada aspek-aspek lain, tetapi dari aspek seksualiti, ya. Baik, peraturan dari aspek seksualiti ialah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang merupakan norma-norma masyarakat setempat. Peraturan ini adalah peraturan yang kadang-kadang ada
memang ada tertulis, ditampal di mana-mana, ataupun kadang-kadang tidak tertulis tetapi merupakan satu pengetahuan am yang kita amalkan, yang diterima oleh masyarakat-masyarakat, ahli-ahli masyarakat yang lain. Baik, peraturan-peraturan yang melibatkan seseorang itu berdasarkan jantinanya. Ya, peraturan dari aspek sexuality ini merupakan peraturan-peraturan yang melibatkan seseorang itu berdasarkan jantinanya, sama ada dia lelaki ke perempuan ke, apakah itu merupakan peraturan dari aspek sexuality, iaitu seperti contohnya hubungan lelaki dengan perempuan. Bila kita berinteraksi dengan antara lelaki dan perempuan, bagaimanakah yang patut, apakah peraturan-peraturannya, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, ya. Baik, mari kita tengok peraturan-peraturan dari aspek sexuality itu. Apakah peraturan-peraturan tersebut? Ya, mari kita tengok. Peraturan dari aspek sexuality. 1. Menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Yang ini sangat penting, adik-adik sekalian, murid-murid sekalian sudah besar. Bukan lagi murid 6 tahun, 7 tahun yang masih kecil-kecil lagi kan. Semuanya dah besar-besar, dah tinggi, ada yang lebih tinggi dari cikgu sudah kan. Murid-murid sudah makin dewasa, makin membesar, dan oleh sebab tu perlulah ubah juga perangai, iaitu apabila kamu berinteraksi dengan orang yang berlainan jantina terutamanya, pastikan kamu menjaga batas sentuhan. Jangan sentuh-sentuh. Bukan saja tangan, badan dan sebagainya. Contohnya, sebagai peraturan kita tahu bahawa kita tidak boleh peluk orang kan. Kalau kita lelaki, kita tak boleh peluk perempuan kan. Betul? Itu adalah contoh peraturan dari aspek sexuality yang kita amalkan. Yang pertama ialah menjaga sentuhan semasa berinteraksi. Selain itu, yang kedua adalah melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Ya, kehormatan diri kita mestilah dijaga. Janganlah dedahkan organ genital kepada orang lain. Itu adalah satu peraturan. Walaupun sesama lelaki, janganlah pergi kecil nak tengok organ genital kawan. Tak boleh ya. Berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. Yes, salah satu peraturan yang patut kita amalkan. Peraturan ini adalah satu yang diterima oleh semua, iaitu berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji, iaitu menjaga imej kita yang baik. Bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain, ya. Di sini kita harus bersyukur dan terima yang kita ini adalah seorang lelaki ke, kita ini adalah seorang perempuan ke. Kita harus bersyukur dan menerima. Mungkin kita ini seorang lelaki yang handsome, jadi haruslah bersyukur dan terima. Kalau kamu ini adalah seorang perempuan yang cantik, bersyukur dan terima juga. Begitu juga katakan kamu ini adalah seorang lelaki yang cute macam cikgu ini, kamu juga harus bersyukur dan bersedia dan menerima. Pada masa yang sama, kita harus bersyukur dan menerima bentuk fizikal orang lain juga. Jadi, tak boleh tegur-tegur, tak boleh bisi-bisi, tak boleh mengejek, tak boleh ejek-ejek kawan. Wah, yang gemuk, yang hodoh, ada jerawat, apalah, dan sebagainya, ya. Tak boleh lagi, ya. Itulah peraturan kita dari aspek sexuality. Selain itu, adalah penting untuk kita mengamalkan sikap bersopan di halayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Ya, ini terutamanya untuk mereka yang pandai lagi tergaru sini, kegaru sana, garu.
Nanti sampai pasar, sampai kedai kopi pun dia tergaru-garu. Tak pelik. Dan mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. Ya. Dalam agama, katakan dalam agama Islam, ada peraturan yang peraturan yang mengajar kita untuk orang-orang Islam untuk menutup aurat, tetapi tidak sebegitu untuk yang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam, janganlah kamu hairan kenapa orang Islam memakai tudung dan sebagainya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ya. Janganlah kamu tengok orang bukan Islam berpakaian agak menjolok mata, berseksilah dan sebagainya, kamu pergi menegurnya, ya. Jangan, ya. Adalah tidak sesuai. Baik. Ada lagi tak peraturan lain yang dapat kamu fikirkan? Ya. Mesti banyak, kan? Baik. Jadi apakah kepentingan mengikuti peraturan dari aspek segi sexuality ini? Mari kita tengok apakah kesan-kesannya. Kenapa ya adalah penting untuk kita mengikut peraturan dari aspek sexuality? Satu, untuk menjaga maruah diri, keluarga, agama dan bangsa, ya. Menjaga maruah diri, keluarga, agama dan bangsa. Iaitu supaya maruah diri kita, kehormatan diri kita terjaga. Maruah dan kehormatan diri keluarga dijaga. Jangan sehingga orang tanya, itu anak siapa tu yang begitu baca? Begitu juga dengan agama dan bangsa, ya. Jagalah kehormatan. Ini adalah bertujuan untuk menjaga kehormatan, maruah diri, keluarga, agama dan bangsa. Tidak terjebak dalam gejala sosial negatif. So ini adalah supaya murid-murid ataupun orang secara umumnya tidak akan terjebak dalam gejala sosial yang negatif, ya. Seperti pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Imej diri terjaga, ya. Kalau kita menjaga peraturan-peraturan tersebut, imej kita akan terjaga. Orang akan percaya, orang akan faham yang kita ini adalah seorang yang baik. Dan yang seterusnya, tidak mendapat dosa sebagaimana yang murid-murid tahu. Kalau sudah dewasa ini, kamu tidak boleh sentuh menyentuh mereka yang berlainan jantina. Dan kita juga dapat mengelakkan fitnah apabila kita menjaga peraturan dari aspek sexuality, iaitu tidak akan berlakulah apa-apa unsur-unsur bila orang kata dari belakang, unsur-unsur fitnah, ya. Tak ada unsur-unsur fitnah, iaitu kita sentiasa menjaga, jadi kita dapat elakkanlah fitnah. Baik. Ingatlah adik-adik, sentiasa menjaga tingkah laku dalam pergaulan. Baik, untuk bahagian seterusnya, selain daripada tengok video ini, saya dah sediakan kuis untuk murid-murid ada di dalam Google Classroom kamu, ya. Kuis kamu ada di dalam Google Classroom kamu, ya. Sila login ke dalam Google Classroom kamu dan buat kuis tersebut. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.